Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ithmi wal 'udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Sadaqallahul 'adzim. Kemudian kamu wahai Bani Israel telah melakukan pembunuhan sesama kamu, dan kamu mengeluarkan satu puak di kalangan kamu daripada negara mereka. Tazaharuna 'alaihim bil ithmi wal 'udwan, yang kamu saling tolong menolong di kalangan kamu terhadap kalangan yang lain itu dengan melakukan dosa dan juga permusuhan. Wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, dan sekiranya mereka jadi sebagai tawanan tapi kamu pula melakukan tebusan terhadap mereka, sedangkan haram bagi kamu mengeluarkan mereka daripada kerajaan itu, apakah patut kamu wahai Bani Israel beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah kitab yang lain? Tidak ada balasan mereka yang melakukan demikian itu di kalangan kamu kecuali kehinaan hidup mereka di dunia. Hari kiamat nanti mereka akan dicampak ke dalam azab yang hebat, dan Allah Subhanahu wa taala tak pernah lalai terhadap apa yang kamu lakukan. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 85. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah tafsir ni. Mudah-mudahan kuliah tafsir pada malam ni diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Anak ni 3 hari turut-turut masjid ni. Hari tu masjid semalam khutbah Jumaat kat sini, maghrib sini balik. Kalau ikut jadual hari tu hari Senin, hari Senin hari tu anak kena pergi ke Perak. Jadi anak tak dapat datang, ganti ustaz lain kan. Lepas tu tengok jadual kosong, anak bagi hari ni. Tanpa anak tengok, rupa-rupanya 2 hari tu kat masjid ni juga. Jadi 3 hari lah tengok muka anak seorang. Ustaz ni macam tak ada ustaz lain. Tapi tak apalah, hari ni kita macam biasalah kita sambung kuliah tafsir kita ni. Kalau kita dah berulang macam ni, selalu jumpa ni cepat sikit habis kot, insya-Allah kan. Okey, hari tu dalam kuliah kita yang lepas kita ada baca ayat 84 dari surah Al-Baqarah. Dalam ayat 84 surah Al-Baqarah kita ada sebut tentang Allah Subhanahu wa taala ni buat testimonial. Kita nak mempengaruhi orang ni, kita guna testimonial. Macam contoh, orang jual barang, dia nak bagi barang dia orang beli ni, caranya dia akan ambil statement-statement daripada orang tertentu yang mempamerkan barang dia macam bagus.
barang ni, air sebagai contoh. Air ni dia nak bagi orang beli, dia pergi carilah doktor mana-mana, pakar kimia mana-mana, buat satu statement tentang air dia. Jadi orang tu buat statement tu pujilah air ni, kalau saya minum ni saya rasa badan saya sehat, contohlah kan. Jadi dia pun tulis dekat botol air ni, bila jual orang tengok, orang rasa nak beli. Testimonial. Kaedah testimonial ni benarnya digunakan juga dalam Al-Quran. Cara Allah Ta'ala testimonial ni, Allah Ta'ala guna cerita. Buat mari balik kisah-kisah orang dulu, sejarah. Buat mari balik cerita kejahatan orang-orang Yahudi dulu. Dan Nabi Muhammad ni baca depan orang Yahudi pada zaman Nabi. Tujuannya supaya orang Yahudi pada zaman Nabi ni berhenti buat jahat. Tujuannya supaya orang Yahudi pada zaman Nabi SAW ni ikut Nabi Muhammad SAW. Apa cerita yang Allah Ta'ala buat mari? Allah Ta'ala kata, wa idh akhadna misaqakum la tasfikuna dima'akum. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, ketika mana kami mengambil perjanjian bersama dengan Bani Israel, iaitu jangan bunuh, jangan lakukan pertumpahan darah sesama kamu. Jangan berbunuh-bunuhlah. Jangan berbunuh-bunuhan antara sesama kamu. Yang ini kandungan syariat Yahudi yang sama dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut hari itu syariat kita dengan syariat Yahudi ni ada banyak perbezaan dan ada kesamaan. Antara perbezaan tu adalah nikah kahwin, tak sama. Syariat Nabi dengan syariat Nabi dulu, nikah kahwin tak sama. Syariat Nabi Adam AS boleh kahwin adik-beradik, sebab zaman tu itu je ada manusia, tak ada manusia lain. Pada zaman Nabi Yaqub AS boleh kahwin dua-dua tu adik-beradik dalam satu masa, boleh. Syariat Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub AS tu bini dia dua-dua orang tu adik-beradik. Nabi Yaqub AS syariat Nabi Yaqub, kita kahwin seorang isteri, lepas tu isteri tu ada adik, kita kahwin dua-dua tu sekali, hidup sama-sama, dibolehkan dalam syariat Nabi Yaqub. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad tak boleh. Syariat Nabi Muhammad, kita kahwin dengan kakak, berkenan ke adik, kena cerai kakak, habis iddah baru boleh kahwin dengan adik. Boleh kahwin adik-beradik tu, tapi dia kena tak boleh himpun sekali. Tak boleh himpun sekali lah. Yang tu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi perbezaan kita dengan orang dulu? Antaranya semayang. Kita semayang ni ada 5 waktu sehari. Lepas tu semayang tu pula ada zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tu kan. Dalam semayang tu pula dia ada rakaat, 4 rakaat. Lepas tu acara angkat tangan, letak tangan kat perut, masa rokok, sujud. Ini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi-Nabi dulu lain. Syariat Nabi-Nabi dulu semayang juga, tapi dia tak serupa dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Musa AS tu sendiri, semayang ni seminggu sekali je semayang, hari Sabtu. Tu pun diorang tak boleh buat lah. Itu pun diorang tak boleh buat. Kalau Allah Ta'ala suruh diorang buat sehari 5 kali, lagi tak boleh buat. Allah Ta'ala ni bagi pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni semayang dalam masa sehari tu 5 kali. Sekali kita berhimpun seminggu, iaitu pada hari Jumaat kan. Tu syariat kita, beza dengan syariat orang Yahudi. Tapi di sana ada kesamaan. Antara kesamaan antara syariat kita dengan orang Yahudi adalah kemanusiaan. Kemanusiaan ni sama. Antara ciri kemanusiaan ni adalah kita tak boleh bunuh orang sesuka hati. Allah Ta'ala pesan orang Yahudi, jangan melakukan pertumpahan darah sesama kamu. Pesanan Allah. Bukan sekadar tu, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Korang tak boleh perambat orang keluar daripada kerajaan kamu. Tak boleh. Orang duduk dalam kerajaan kita nak perambat dia keluar, itu dilarang. Syariat Yahudi pun dilarang, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dilarang. Kita tak boleh orang duduk dalam negara kita, dia buat dengan baik, kita nak perambat, itu pasal tak boleh. Lebih-lebih lagi kalau warga negara-negara itulah. Kita ni orang Malaysia, memang orang Malaysia, kita perambat keluar daripada negara kita, yang tu tak boleh banyak lah. Jangan duk perambat. Masalah orang politik perambat tu masalah orang politik. Orang politik ni kadang-kadang kita tegur dia tak boleh, dia marah. Keluar daripada Malaysia kalau tak nak dengar. Teruk orang politik macam tu kan. Yang ni orang politik. Kita tak nak cerita orang politik. Orang politik ni banyak yang tak boleh guna, tak boleh pakai orang politik ni kan. Kita tak payah ikut orang politik. Kita tengok apa yang Islam ajar. Allah Ta'ala kata jangan keluarkan orang daripada negara mereka. Thumma aqrartum, orang Yahudi, korang akui benda ni. Bukan sekadar korang akui, bahkan wa antum tashhadun, kamu melakukan penyaksian terhadap perjanjian yang korang lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita dah cerita itu dalam kuliah kita yang 2 hari lepas. Hari ni insya-Allah kita masuk ayat 85 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam ayat ni, thumma antum haula taqtuluna anfusakum.
wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ithmi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu wahai Bani Israel, kamu membunuh sesama kamu dan kamu mengeluarkan satu puak di kalangan kamu daripada negara mereka, dan kamu melakukan saling bantu-membantu dalam melakukan dosa dan juga permusuhan. Ayat sebelum tu Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala dah pesan pada orang Yahudi jangan bunuh-membunuh. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita orang Yahudi ni bunuh-membunuh. Dalam ayat sebelum ni Allah Ta'ala kata, wahai orang Yahudi, kamu jangan perambat orang keluar daripada negara mereka. Ayat ni Allah Ta'ala beritahu orang Yahudi ni degil, dia orang perambat juga orang keluar daripada negara mereka. Bukan sekadar orang yang perambat orang keluar daripada negara mereka, bahkan mereka melakukan saling bantu-membantu. Saling bantu-membantu dalam melakukan dosa dan juga permusuhan. Ni ayat kita baca Apa ayat ni nak cerita? Yang pertamanya Allah Ta'ala sebut taqtulu anfusakum. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kamu wahai Bani Israel membunuh diri kamu sendiri. Terjemahan harfiah adalah terjemahan secara hurufnya Allah Ta'ala sebut kamu membunuh diri kamu sendiri. Tapi kita bagi terjemah bukan bunuh diri kamu sendiri, kita terjemah kamu bunuh sesama kamu. Apa hikmah? Allah Ta'ala ni dia tak guna kalimah taqtuluna ba'dukum ba'dan. Kalau orang belajar bahasa Arab dia faham, kamu membunuh setengah kamu terhadap setengah yang lain. Allah Ta'ala tak guna macam tu. Allah Ta'ala guna taqtuluna anfusakum. Kamu membunuh diri kamu sendiri. Bila kita sebut bunuh diri ni, kita faham naik bangunan terjun tu lah. Kita faham bunuh diri ni ambil pisau pacak atas dada tu lah. Itu dikatakan bunuh diri tu kan. Tapi dalam ayat ni dia bukan cerita pasal terjun bangunan tu, bukan macam tu. Tapi ayat ni dia bercerita tentang orang Yahudi sama-sama diorang ni berbunuh-bunuhan. Orang satu geng ni dibunuh geng ni, geng A ni, geng satu lagi pula dibunuh geng satu lagi. Berlaku di kalangan orang Yahudi lah. Kenapa Allah Ta'ala dia guna kalimah macam tu Sebab Islam ni ajar pada kita antara satu manusia dengan manusia yang lain ni dia umpama satu jasad. Islam lebih-lebih lagi di kalangan sesama orang Islam. Islam ajar dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata masalul mu'minin fi tawadduhum wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata perumpamaan orang-orang mukmin itu di dalam kasih sayang antara mereka, rahmat sesama mereka, ta'atufihim berlembut di antara satu dengan yang lain, mislul jasad, seperti mana satu jasad. Kita ni umpama satu jasad. Dan kemudian Nabi Muhammad kata izashtaka minhu adwun. Ada pula satu anggota kita ni sakit sebagai contoh. Dalam badan kita ni ada satu part dia sakit, namanya gigi contoh. Tapi bila gigi kita sakit, apa yang berlaku? Tada'iyalahu sa'iral jasad bisahri wal hammi. Nabi SAW kata disebabkan ada satu anggota saja sakit, habis yang lain tak boleh tidur. Gigi dia sakit tapi malam tak, mata tak nak pejam dah. Sana. Maknanya Nabi Muhammad nak gambarkan kepada kita manusia ni sesama mereka ni umpama satu jasad manusia. Jadi kalau kita ni orang Islam pergi bunuh orang Islam yang lain, macamlah kita bunuh diri kita sendiri. Yang Allah Ta'ala nak pamerkan kepada kita Allah Ta'ala bagi tahu pada orang Yahudi, korang ni sama-sama Yahudi ni sepatutnya macam satu jasad lah. Dan bila kamu ni satu jasad, korang tak boleh bunuh antara satu dengan yang lain. Tetapi kamu pergi bunuh juga. Tindakan kamu bunuh sesama kamu ni macamlah kamu bunuh diri kamu sendiri. Tu Allah Ta'ala nak pesan Betul Islam ni kalau kita baca betul-betul memang dia menarik sebenarnya agama Islam ni. Agama Islam ni kalau kita hayati betul-betul, orang amalkan Islam ni dia akan rasa tahu yang Islam ni agama yang memang ajar kemanusiaan yang terlalu tinggi. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ajaran Nabi Muhammad dia. Syariat dulu pun sama. Yahudi punya syariat Nabi Musa alaihissalam yang betul-betul dulu kan. Syariat Taurat betul-betul tu sebelum diselewengkan. Dia memang ajar kemanusiaan. Kita tengok syariat Nabi Isa alaihissalam. Syariat Nabi Isa alaihissalam ni bukan cerita berkenaan dengan bunuh yang tak boleh tu. Bahkan kita ni temahkan harta orang walaupun sebesar lidi pun dianggap sebagai terlalu besar. Ada satu cerita lah. Cerita ni ada beberapa riwayat. Ada mendakwa riwayat ni Israiliyat. Tapi Israiliyat ni Nabi Muhammad kata la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau kita dengar riwayat Israiliyat, maka jangan kamu dustakan dia dan jangan kamu percaya. Percaya pun tak, tolak pun tak. Maksudnya Nabi suruh kita dengar ambil pengajaran. Cerita pada zaman Nabi Isa alaihissalam, dalam syariat Nabi Isa,
Ada seorang ni, dia jual kayu. Dia pergi ke hutan, dia ambil kayu di hutan, dia pergi jual kat pasar. Bila pergi jual, adalah orang mari beli kayu. Bila orang mari beli kayu ni, dia pun jual ke orang tu minta supaya kayu ni dihantar ke rumah dia. Jadi penjual kayu kata okey, tak apalah, dia pergi hantar. Dia pun pergi hantar, sampai tengah jalan dia makan. Dia lapar, dia makan. Dia makan tu, dia makan daging. Bila dia makan daging, adalah daging-daging dekat celah gigi dia. Jadi dia nak buang tu tak boleh. Macam mana nak buang? Dia cari kayu, tak. Last kali dia ambil kayu yang dia dah jual tadi tu, sikit dia pergi congkil gigi dia. Yang tu menyebabkan dia kena azab. Yang tu pun disebabkan yang sebesar kayu cungkil gigi tu pun dia diazab di dalam lubang kubur. Ada cerita macam tu dalam syariat Nabi Isa AS. Gambarannya syariat Nabi Isa AS ni, kalau kita fikir betul-betul, dia betul-betul ikut cara Allah Ta'ala, betul-betul dia ada kemanusiaan. Bunuh-bunuh orang ni memang tak ada, tidak diajar. Lepas tu yang orang melakukan pembunuhan atas nama agama Kristian tu, itu bukan agama dia orang, itu sebenarnya tindakan orang-orang yang bersentimen dengan agama. Macam orang Islam sendiri kan. Orang Islam ni kalau kita baca betul-betul Quran, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup rahmat. Cukup rahmat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dia boleh pesan, sebelum kau nak beribadat kamu kena fikir macam mana jiran sebelah rumah dah makan ke belum. Itu Islam ajar. Kita rasa kita okey dah buat ibadat, tapi rupa-rupa sebelah rumah kita tu sedang lapar, sebagai contohlah kan. Benda tu Islam melihat sebagai benda yang terlalu penting, Islam. Tapi berapa ramai orang menghayati Islam daripada sudut itu Jarang orang tengok Islam daripada sudut itu. Orang bila nampak Islam, dia nampak solat. Dia nampak Islam, mesti sembahyang jemaah. Bila sebut Islam, mesti bayar zakat. Apa itu Islam? Mesti puasa. Itu dia nampak Islam. Padahal Islam tu dia beyond, dia lebih pada tu. Dia bukan sekadar cerita tentang peribadatan, dia ada elemen-elemen kemanusiaan. Kita tengok agama Buddha sebagai contoh. Buddha tu sendiri tu, kalau kita baca betul-betul agama dia, rupa-rupanya satu agama yang cukup menjaga nyawa, hatta nyawa binatang. Sebab tu dia orang tak makan, dia tak makan lembu, dia tak makan ayam, dia tak makan benda-benda bernyawa. Kita pergi tanya kenapa tak makan, sebab dia menghormati nyawa. Tu agama Buddha. Lepas tu yang berlaku dekat Rohingya, yang orang Rohingya kena dekat Myanmar tu macam mana pula? Rupa-rupanya itu bukan isu agama, itu adalah isu perbalahan etnik di Myanmar. Tapi nak menghalalkan tindakan orang itu, dia pun tampal dengan agama. ISIS pergi bunuh orang dekat Syria, melibatkan orang Islam sama orang Islam. Dia tangkap seorang, dia pergi bakar orang hidup. Dia bubuk ambil orang tu, letak dalam penjara, dia baru nyalakan api, bakar orang tu. Kita kata mana boleh, sebab Nabi Muhammad kata la yu'adzabu bin nari illa rabbin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum satu hadis, Nabi kata tidak boleh kita mengazab seseorang itu menggunakan api kecuali tuan api dia boleh, Allah Taala lah. Ni kita nak bakar ni tak boleh. Kita ni dalam rumah ni contoh ada semut api, kita fikir macam mana nak buang semut ni, tak ada cara lain menggunakan api baru boleh. Tapi saja-saja nak guna api tak boleh, saja-saja nak guna tak boleh. Api ni digunakan jalan yang paling akhir sekali. Kalau ada cara lain, kena guna cara lain. Dalam rumah kita tu ada lebah contoh, dia buat bersarang, kita fikir macam mana nak buang lebah ni. Kita ni saja-saja pakai api perambat, jangan, haram, tak boleh, dilarang di dalam agama Islam. Sebab la yu'adzabu bin nar illa rabbin nar. Nabi Muhammad sebut tidak boleh diazab menggunakan api, yang boleh tu hanya Allah Ta'ala sahaja. Kita ni saja-saja nak buat tak boleh. Tapi ada sebilangan manusia yang nama ISIS dekat Syria, Iraq ni, dia orang ambil orang tu letak dalam penjara tu, dinyalakan api, bakar hidup-hidup. Kita kata tak boleh ni, tak betul, Islam tak ajar macam ni. Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang ni, geng ISIS ni pula yang terdiri daripada ulama-ulama dia orang. Ada ulama juga bawa ni. Ulama dia orang keluar, dia kata boleh. Sebab apa? Dia baca Al-Quran. Ayat tu cerita benda lain, tapi dia kupas kot lain. Ayat tu kata apa? Allah Ta'ala sebut faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Perangilah mereka seperti mana mereka memerangi kamu. Dia pakai ayat tu secara umum sampai dia nafikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bakar orang hidup-hidup. Islam ajar ke lagu tu? Islam ajar ke pembunuhan secara sadis? Islam tak pernah ajar. Tapi ada manusia nak menghalalkan tindakan mereka guna nama Islam. Akhir sekali yang rosak tu nama Islam. Padahal Islam bukan begitu. Maksudnya ni, kita baca Quran, kita tengok macam mana Allah SWT cerita tentang konsep kemanusiaan cukup mendalam. Tapi berapa ramai manusia menghayati agama Islam seperti mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah. Ini bukan masalah Quran, ini masalah kita.
Ingat tu. Ni masalah ni. Dan zaman-zaman sekarang ni macam-macam keluar yang mendakwa Islam tapi sebenarnya tak berasaskan kepada agama Islam sikit pun sebenarnya. Gitu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Allah Ta'ala bagi tahu, taqtuluna anfusakum. Kamu bunuh diri kamu sendiri. Seakan-akan Allah Ta'ala nak bagi tahu orang Yahudi, korang ni sama-sama korang ni sebenarnya umpama satu jasad dah. Bermaksud kamu tak boleh bunuh antara satu dengan yang lain, tapi korang bunuh juga. Korang bunuh juga, korang langgar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa soalan. Orang kata orang Yahudi ni, bukankah dalam syariat mereka bila nak bertaubat kena bunuh diri? Kita dah kupas ayat sebelum ni kan. Sebenarnya kita dah kupas tentang orang Yahudi ni, mereka telah melakukan syirik kepada Allah SWT selama 40 hari. Bila? Masa Nabi Musa AS duduk atas Bukit Tursina. Naik atas Bukit Tursina beribadat. Dalam jangka 40 hari tu, pakat murtad habis. Balik Nabi Musa AS ni jumpa dengan Nabi Harun. Sebab Nabi Musa tinggalkan umat ni dekat Nabi Harun AS. Bagi tahu Nabi Harun ni, macam mana Harun kau jaga umat ni habis bakat jadi murtad? Nabi Harun kata, aku tak boleh buat apa dah. Kalau aku cakap, diorang tak nak pakai. Terpaksa tunggu kamu sendiri, wahai Musa AS. Okey, buatlah gerakan dakwah balik untuk nak ajak mereka ni supaya mentauhidkan Allah SWT balik. Usaha-usaha mereka bertaubat. Macam mana cara mereka bertaubat? Allah Ta'ala kata, faqtulu anfusakum. Hendaklah mereka bunuh diri mereka sendiri. Quran sebut Allah Ta'ala kata dalam ni, taqtulu anfusakum. Korang ni tak boleh bunuh orang, tak boleh bunuh diri sendiri. Tiba-tiba cara mereka bertaubat, boleh pula bunuh diri sendiri tu. Macam mana nak buat ni? Macam bercanggah antara dua ayat Allah SWT. Kita kena ingat bunuh ni dia tak boleh berlaku kecuali keizinan ataupun suruhan daripada syariat. Kalau syariat tak izin, maka tak boleh bunuh. Itu hukum asal. Sebab tu dalam Quran, hukum bunuh yang melibatkan syariat Nabi Muhammad hanya dalam dua keadaan sahaja. Yang pertamanya pemberontakan, satu lagi qisas. Qisas ni kita bunuh balas. Itu ada dalam Islam. Seseorang tu dia bunuh seseorang yang lain. Bila kita bunuh orang tu, kita ni pula dikenakan hukuman bunuh balas. Kita boleh tak nak selamatkan diri? Boleh. Macam mana nak selamatkan diri? Kita kena jumpa keluarga mangsa. Jumpa keluarga mangsa, kita minta maaf dengan dia sampai dia maafkan. Kalau dia maafkan, kita terlepas daripada kena bunuh. Tapi bukan semata-mata lepas. Kita ni ada satu lagi yang kita kena buat, iaitu kita kena bayar denda. Dia panggil diat. Dan diat itu dibayar kepada ahli keluarga tau, bukan dibayar pada kerajaan. Kita ni bayar pada kerajaan yang kaya. Yang keluarga mangsa tu tak ada apa-apa. Nampak yang tu sistem kita beza dengan sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab dalam syariat Islam, bila sebab fiqhul jinayat, fiqh jinayah, tujuan adanya fiqh jinayat ni ada 3 tujuan. Zajirah, radi'ah, admul intiqam. 3. Zajirah, mencegah penjenayah daripada mengulangi jenayah tu. Sebab tu pencuri ni potong tangan. Sebab apa kita potong tangan? Supaya dia tak boleh mencuri lagi. Zajirah, radi'ah, mencegah orang lain daripada mengulangi, orang lain melakukan jenayah seperti mana yang telah dilakukan oleh penjenayah. Sebab itu hukuman itu dilakukan di khalayak ramai. Yang kita sebat orang berzina depan orang ramai. Ni panggil di bawah pakat tu orang ramai tu pergi depan masjid. Kalau duduk atas masjid tu, duduk atas bawah masjid tu, pakat-pakat tengok. Lepas tu orang berzina tu kita panggil, lepas tu tukang sebat tu sebat satu rotan dekat belakang dia tu kan. Pakat tengok. Dan rotan tu kalau fikir tak sakit pun. Tak sakit Syekh. Pakai baju ni tak payah buka, pakai baju, kekal dengan pakai baju. Baju tu pula jangan tebal sangat. Tebal tu nampak pula. Mentang-mentang nak kena sebat, dia pakai baju kulit. Kacau lah. Yang kena sebut dia pakai baju biasa, pakai macam kita ni, pakai macam ni. Lepas tu dipanggil. Bila dipanggil ni, orang yang nak sebat tu dia kena baca kesalahan hamba Allah ni. Hamba Allah ni berzina lah, bomba dia sebut semua kesalahan. Orang semua dengar. Bila orang dengar semua tu, dia pun buat lakukan hukuman sebatan. Sebat tu ambil satu azab, letak ke celah ketiak, pukul. Barang tu pun tak jatuh. Kita ambil buku kan, ambil buku letak celah ketiak, yang tukang pemukul tu lah. Letak celah ketiak, lepas tu pukul. Pukul tu dengan laju 100 kali kan. Beram pukul lagu tu. Ingat cara tu tak sakit pun. Tak sakit. Kita pukul anak kita tu lagi sakit lagi. Sebab kita pukul anak kita pakai tali pinggang. Brom-bram. Lepas-lepas tengok berbilun belakang kawan budak tu kan. Yang ni memang tak berbilun. Pukul ni dengan laju dengan laju. Kalau ikut hukum hudud yang Allah Ta'ala tu lah. Jangan tengok hudud ni filem Semirah Padi. Itu kacau tu. Semirah Padi ni Sula pun ada. Anda pergi khutbah Jumaat dekat Kelana Jaya.
Masjid Kelana Jaya, khutbah Jumaat hari tu, masa tu isu orang bincang pasal isu hudud masa tu. Anak cerita atas mimbar hudud ni begini, cara pukul dia begitu begini. Habis khutbah turun tu datang seorang Pak Haji, kita tanya, sula tak ada Ustaz Sula? Sula mari mana pula, tak ada kerja nak pergi jolok buku orang tu. Ada sula tak ada. Rupa-rupanya orang kita ni bila faham hudud, dia tengok cerita Semirah Padi. Itu bukan hudud, itu Semirah Padi. Tak boleh sama Semirah Padi tu adalah best je dalam filem tu. Antaranya azan Piramli tu. Azan Piramli tu best Ana banyak azan anda dengar, antara azan yang sedap azan Piramli dalam filem Semirah Padi. Yang tu betul. Tapi bab hudud tu banyak tak betul. Cara dia pukul, kau tengok cara dia pukul. Dia guna kayu satu, dan kayu tu pula cara dia angkat tu, dia punya algojo tu kan. Algojo dia istilah dia. Algojo tu mengangkat kayu tu, rembah tu, mampu kat situ. Kan? Yang tu bukan hudud. Itu bukan hudud. Hudud yang Allah Ta'ala turun ni dia pukul jesil. Kalau buka dalam kitab mazhab Hanafi lagi canggih. Dalam kitab mazhab Hanafi ni dia boleh sebut, kita tak 100 kali tu. Kita ambil rotan 100 keping rotan, 100 batang rotan tu kita pukul sekali, itu pun dah memadai. Lagi senang. Kalau ikut dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi punya fatwa lah ni. Kita ambil 100 rotan, 100 keping rotan, 1 batang tu pukul sekali, brap sekali kan. Pukul tu pun sudah menyamai dengan 100 kali pukul. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi dia dikupah pula, bukan sekadar tu. Kalau kita tak nak guna rotan, kita nak guna selipar pun boleh. Ambil seorang yang berzina letak ke depan, kita ambil 100 orang, baling 100 selipar. Itu pun dah okey dah. Jalan. Ambil orang balik brong balik ke dia kan. Macam kita zaman budak-budak main selipar 3 segi tu. Ingat tak? Macam tu balik bro, itu pun dah okey dah. Apa lagi? Dia ada kupah lagi. Kalau kita tak nak guna selipar, kita tak nak guna rotan, kita nak guna kain pun tak apa. Nak guna kain. Maksudnya orang tu berzina, dapat tangkap, sabit kesalahan, kita suruh duduk depan ramai-ramai tu, kita pun ambil kain serban kita ni, pukul. Pakai kain serban, bumbam kan. Itu pun dah memadai. Tapi nak buat tu mesti depan orang ramai. Kenapa? Sebab radi'ah, nak mencegah orang lain daripada melakukan jenayah seperti mana yang telah dilakukan jenayah oleh penjenayah tadi. Betul tak? Sebab tu buat depan orang ramai. Lepas tu dia ada yang ketiga. Yang ketiga tu dia panggil admul intiqam. Admul intiqam ni maksudnya menghilangkan dendam dalam diri keluarga mangsa tu. Dendam. Sebab tu bila kita sebut hukuman bunuh sebagai contoh, bunuh balas. Bila bunuh balas ni, keluarga mangsa ni hilang dendam dia. Sebab orang yang nak dendam tu mati dah. Ataupun kalau dia nak memaafkan, maaf tu kadang-kadang dendam sikit-sikit tu ada lagi. Macam mana dia nak buang dendam sikit-sikit tu? Caranya bayar diat. Bayar diat pada keluarga mangsa. Jadi keluarga mangsa bila dapat duit diat, dia nak dendam bila dia lama-lama tu dia tak berlaku dah lah. Sebab dendam tu dah hilang. Pasal tak? Yang tu dikatakan fiqhul jinayat. Fiqh jinayah di dalam fiqh Islam. Perbincangan dia lah. Hukum qisas ada dalam Quran. Dan qisas ni kita nampak macam bunuh orang, tapi sebenarnya qisas ini nak menyelamatkan nyawa orang. Cuba bayangkan kalaulah orang tu berdendam, keluarga mangsa tu berdendam. Nanti lama-lama dia budak lagi, bila besar-besar dia ada rasa ada kemampuan, dia pergi bunuh pula Pak Haji tu. Masa dia bunuh Pak Haji tu, anak Pak Haji tu lah dendam, pergi bunuh pula budak ni. Dah bila selesai? Jadi nak mengelak daripada awal, daripada berlakunya pembunuhan yang makin kuat pembunuhan ni, caranya dia adakan satu hukuman di dalam Islam dinamakan sebagai hukuman qisas. Qisas ni ada dalam Quran. Allah Ta'ala sebut walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bagi kamu qisas ini adalah sumber kehidupan, wahai orang yang mempunyai akal. Dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman qisas ni bukan sekadar dalam Quran tau, dia ada juga di dalam syariat Yahudi. Wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi. Ayat Quran. Allah Ta'ala kata kami telah wajibkan kepada mereka orang-orang Yahudi nyawa dengan nyawa. Maksudnya hukuman yang kita duk tengok, hudud lah, qisas lah, macam-macam hukuman yang duk bincang, yang kita rasa nak laksanakan ni, sebenarnya bukan semata-mata dalam syariat Nabi Muhammad je, bahkan ada dalam syariat sebelum ni. Betul? Hukum potong tangan kepada pencuri zaman jahiliah ada dah. Sebelum Nabi Muhammad datang dah ada dah orang jahiliah kena potong tangan sebab mencuri. Ada dah. Pada zaman jahiliah sebelum Nabi Muhammad SAW ni dah ada dah rejam sampai mati kepada orang yang berzina. Ada. Dulu syariat Yahudi Dalam syariat Yahudi, dalam syariat sebelum Nabi Muhammad SAW,
kalau orang tu dia mencuri, potong tangan dia bukan kat sini tau. Dia potong tangan lebih sebab ke siku. Oh, tu kacau. Islam datang ni dia nak cantikkan lagi. Kau tak boleh ni tangan ni melampau sangat tu. Potong korang sikit kat tangan. Itu datang kat tangan tu. Kita ahli sunnah wal jamaah sunni sinilah. Tapi kalau buka kitab-kitab Syiah, Syiah kata jari. Oh, lagi jimat. Syiah kan. Syiah dia potong jari, dia bukan potong tangan. Pada Syiah dia kata potong jari tu sudah capai maksud dengan memotong tangan. Yang tu Syiah punya aliran lah. Kita ahli sunnah wal jamaah kata tak, bukan jari, tangan. Nak cerita tu hukuman Hukuman ni bukan semata-mata ada dalam syariat Nabi Muhammad je, ada juga pada syariat-syariat sebelum ini. Islam datang, dia kukuhkan lagi undang-undang tu. Itu yang dikatakan sejarah bagi hukuman hudud. Minum arak ni bukan haram dalam syariat Nabi Muhammad je. Syariat Nabi dulu pun haram minum arak. Syariat Yahudi tak boleh minum arak, syariat Nasrani tak boleh minum arak. Tetapi di awal Islam tak haramkan terus sebab arak ni jadi kebiasaan bagi masyarakat Arab. Benda biasa ni Syekh, nak buang ni susah. Dia tak boleh suruh haram stokor, tak boleh, terkejut. Dia ada step by step. Betul tak? Dia panggil beransur-ansur. Arab sebut at-tadarruj. Itu kaedah Islam. Sebab tu dia tak haramkan arak, dia maki dulu, dia cela dulu. Dia cela kali kedua, kali ketiga baru dia haramkan arak. Betul tak? Kenapa? Sebab itu konsep manusia. Manusia ni kalau kita suruh dia buat masa tu juga, dia terkejut sebab dia tak nak buat. Lebih-lebih lagi kalau orang Arab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang ni adalah mudbirul khamr. Dia orang ni bukan sekadar syaribul khamr. Dia orang ni bukan sekadar peminum arak, tapi mereka ni orang yang ketagihan arak. Maksudnya pagi tu kalau tak minum arak, tak boleh hidup. Macam kita pagi tu kalau tak minum teh tarik, agak-agak je dia pun. Termenung Syekh. Dia pagi lepas mayang subuh, lepas dengar kuliah subuh, dia mesti cari kedai mamak, dia kena sedut teh tarik. Kita ni ada macam tu. Serupa juga orang Arab dulu. Orang Arab dulu ni pagi ni kena minum arak. Tak minum arak tu hari tu tak sempurna tu. Nak tahu orang ketagih arak ke tidak ni macam mana ni? Orang yang ketagih isap rokok macam mana agak-agak? Dan minta maaf isap rokok, jangan marah pula. Orang ni makan nasi, kalau orang macam ni isap rokok ni, lepas dia makan nasi, dia kena isap rokok. Kalau tak tu dia rasa makan tak sempurna begitu. Ada dikurang dia kat mana kan? Rasa macam tu. Maksudnya Arab ni macam tu lah dengan arak dulu. Arab ni dengan arak macam tu tahap tu. Kalau macam tu situasi dia, nak suruh berhenti terkejut. Terkejut Pak Arab. Makanya Islam ajar nak haramkan arak itu beransur-ansur. Haram mula-mula tak bagi minum arak sebab boleh melakukan pemusuhan. Lepas tu tak bagi minum arak ketika semayang. Lepas tu dia haramkan secara mutlak. Dia beransur-ansur. Supalah kita kalau ada kawan-kawan mari jumpa ustaz, nak berhenti isap rokok ni macam mana ustaz? Janganlah suruh berhenti terus. Jangan. Terkejut kawan tu. Kawan tu dah berapa puluh tahun isap rokok, kau suruh berhenti hari tu juga. Tenganga kawan tu Syekh. Ajar dia step by step. Permulaan ni tanya sehari berapa kotak sekarang? Tanya sehari berapa? Dia kata sehari tu ada 20 batang. Boleh tahan. Contohlah kan. Cuba buat target. Dalam minggu yang pertama ni cuba kurangkan sebatang dulu. Lepas tu minggu kedua kurang 2 batang. Minggu kurang 3 batang. Last sekali tak sokok. Betul tak? Ajar step by step supaya bila dia berhenti tu berhenti yang berkesan. Betul tak? Ni suruh dia berhenti stokor. Terkejut mamat tu. Terkejut dia, sudah macam mana nak buat kan? Quran sendiri dah ajar kita ni nak haramkan arak tu pun Allah Ta'ala ajar bertahap, bukan stokor terkejut. Fahamnya haramnya arak ni bukan sekadar ada dalam syariat Nabi Muhammad je, haram juga pada syariat sebelum tu. Tu sebenarnya haramnya arak, tapi Allah Ta'ala nak haramkan arak kepada syariat Nabi Muhammad bertahap-tahap. Sebab Arab ni dia jadi mudminul khamr. Dia orang ni ketagihan arak gitu. Fitrah Islam yang Allah Ta'ala ajar kepada kita. Jadi qisas, kalau nak melakukan pembunuhan mesti syariat suruh. Kalau syariat tak suruh tak boleh. Quran sendiri sebut boleh bunuh, baru boleh bunuh. Quran kata tak boleh bunuh, kita tak boleh bunuh. Nampak? Itu kaedah di dalam Islam. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Orang Yahudi ni yang pertama, dia orang berbunuh-bunuhan sesama mereka. Walaupun dilarang awalnya oleh Allah SWT supaya mereka jangan membunuh. Yang kedua, Allah Ta'ala kata orang Yahudi, korang ni tak boleh keluarkan satu puak di kalangan korang daripada kerajaan mereka. Jangan. Tapi orang Yahudi ingkar. Dia orang tetap juga berambat keluar sebilangan kalangan mereka daripada kerajaan mereka.
Allah Ta'ala nyatakan, kamu wahai orang Yahudi bukan sekadar bunuh-membunuh, bukan sekadar korang mengeluarkan orang yang duduk dalam kerajaan ni supaya keluar daripada kerajaan kamu, bukan sekadar tu, korang ada pula satu lagi, tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Korang ni boleh saling bantu-membantu dalam melakukan dosa dan juga permusuhan. Ingat Islam ni dia ada ajar satu konsep ta'awun, saling bantu-membantu. Tapi ta'awun yang diajar di dalam Islam mesti al-birri wa taqwa, kebaikan dan juga ketakwaan. Ada orang tanya Ana satu ketika, orang politik, dia telefon Ana, ini orang politik seorang telefon, dia tanya soalan. Ada seorang kawan dia ni dapat satu projek apa dia? Projek beki gereja. Soalan tu. Kawan ni seorang, dia ni kontraktor lah, hamba Allah ni. Dia telefon YB ni. Dia telefon YB, dia kata dia ni dapat satu projek, dia orang Islam, dapat satu projek untuk baiki gereja. Dia ni bila orang tu telefon buat baiki gereja, dia termenung tau. Nak renovate gereja. Kalau renovate masjid okey lagi. Ni renovate gereja ni boleh ke tidak kan? Ni YB ni pula dia pening tak nak jawab. Dia pening, sudah tak tahu pula ukur boleh ke tidak kan. Bila tak boleh nak jawab tu, dia cari ustaz lah. Ustaz yang dia cari tu aku lah. Lalu ustaz lain aku juga dia cari. Dia telefon Syekh tanya soalan. Kata sebenarnya kalau kita dia dapat projek renovate gereja, boleh ke tidak agak-agak? Segi Islam ni macam mana? Anda ni bila dengar soalan yang anda tak pernah dengar. Soalan macam ni anda tak pernah dengar. Soalan yang kita tak pernah dengar, yang kita tak pernah baca, susah nak jawab. Dan sekali anda kata tolong bagi anda dalam masa 2 hari anda nak baca kitab, takut jumpa. Lepas 2 hari telefon lah, beritahu dia. Kita pun buka kitab sakan, tak jumpa. Memang tak jumpa Syekh. Dia kadang-kadang soalan ni, kadang-kadang kudahi juga nak jawab. Ada satu lagi soalan, anda pening nak jawab dulu. Tapi Alhamdulillah, jelas sekali dapat jawapan. Orang lelaki yang kena liwat, mandi wajib ke tidak? Tak nak jawab. Orang tanya dalam kuliah. Ni duk kuliah macam ni hantar satu SMS nak tanya soalan. Sebenarnya orang lelaki kena liwat ni, dia mandi wajib ke tidak? Dia tanya soalan tu, kes tu mahkamah lu. Ada kes melibatkan seorang dengan seorang ahli politik tu kan. Konon dia kena liwat. Lepas tu adalah seorang peguam yang dah mati dah. Dia tu bukan agama Islam. Dia pergi sebut dalam mahkamah tu, dalam debat tu, dia pergi tanya kamu mandi wajib ke tidak? Penat mamat tu nak jawab. Jadi bila tanya pasal mandi wajib, ni kita ni pula orang Islam ni termenung. Sebenarnya orang yang kena liwat ni mandi wajib ke tidak? Kena mandi wajib ke tidak? Telefon dia anda kata mampus aku tak reti nak jawab. Bila tak reti nak jawab, balik cari kitab lah. Belik ni buka kitab mazhab Syafi'i, tak pernah jumpa. Cari-cari tak jumpa. Lah sekali terpaksa memberanikan diri buka kitab mazhab lain. Jumpa dalam kitab mazhab Hanafi. Dalam kitab mazhab Hanafi dia ada kupas orang lelaki yang kena liwat pun wajib mandi. Dalam mazhab Hanafi, kitab Syafi'i tak jumpa. Rupa-rupanya sing yang peguam tu dia lebih awal baca kitab mazhab Hanafi daripada kita. Canggih dia lagi. Cerita dia kan. Itu soalan pelik. Yang soalan yang kedua tadi ni, buat gereja tu nak renovate, dia panggil seorang kontraktor tu orang Islam. Nak pergi gereja ni boleh ke tidak ni? Satu persoalan. Tanya, anda kata tu tak ada jawapan masa tu. 2 hari kemudian telefon, anda kata sorry tak jumpa lagi. Dia kata Syekh tolong Syekh ni nak cerita ahli politik ni, tolong apa, aku dah mampu ni. Aku dah tak larat buka kitab dah, tak jumpa jawapan dah ni. Tolong Syekh, tolong. Nanti cukup seminggu nanti mungkin jumpa jawapan kot. Nanti apa-apa hal bagi tahu kana. Ni kata ahli politik ni. Anda kata okey lah. Kalau anda jumpa nanti anda bagi tahu, lepas tu anda bagi ringkasan sekali lah insya-Allah. Gagah juga cari sampai orang rumah tu mengamuk kat rumah. Kitab bersepah. Ambil kitab tak reti letak balik. Tu masalah aku pula. Ambil letak berimpur tepi. Rumah apa ni? Dia nak kemas kan. Ya, kita ni pandai bersepah tapi tak pernah kemas. Masalah kita pula kan. Last sekali alhamdulillah jumpa juga alhamdulillah. 2 mazhab. Yang pertamanya mazhab Syafi'i, satu lagi dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, mungkin sebab Imam Hanafi ni duduk kat Baghdad kot. Mungkin Imam Hanafi ni dia duduk kat Bandar Maju. Baghdad ni Bandar Maju. Mazhab Hanafi, Imam Hanafi punya fatwa, kita ni nak untuk kita dapat projek contoh untuk membuat gereja. Kupasan dia lagi dahsyat. Yang kita ni renovate dia. Yang cerita hamba Allah ni, dia kata kita kupasan daripada mazhab Hanafi ni, kita ni nak buat gereja. Kita ni orang Islam.
Kita duduk dalam satu kawasan. Dalam kawasan tu ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Lepas tu ada satu kawasan. Kawasan tu orang Kristian sebagai contoh. Kita ni nak buat gereja. Kita ni orang Islam terlibat sama dalam buat gereja. Dalam kupasan mazhab Hanafi ia dibolehkan. Dalam mazhab Hanafi. Kenapa boleh? Sebab dia kata Allah Ta'ala sebelum Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan dan juga ketakwaan. Allah Ta'ala bukan sebut semata-mata ta'awanu 'alal taqwa. Tak, dia sebut bir sama di situ. Bir tu mana kebaikan. Bila sebut bir ni hubungan baik antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Jadi kalau orang bukan Islam, dia nak buat ibadat, kita tolong sama pergi betulkan dia orang punya gereja. Sebagai contoh, mazhab Nabi dibolehkan. Mazhab Hanafi. Kita pergi buka kitab mazhab Syafi'i. Syafi'i kata tak boleh. Kita punya Malaysia lah ni. Mazhab Syafi'i kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia kata tak boleh dalam mazhab Syafi'i sebab sambungan ayat. Kata Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Baca satu ayat dah. Mazhab Syafi'i kata tak boleh sebab Allah Ta'ala kata jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Kita buat rumah ibadat. Rumah ibadat ni melibatkan syirik. Syirik adalah dosa. Kalau kita tolong dalam melakukan dosa. Mazhab Syafi'i kata tak boleh. Mazhab Hanafi kata boleh. Mazhab berdebat. Cerita ulama-ulama mazhab Jadi bila kita cek ni, tengok pada perbezaan mazhab ni, kita nampak wow, Islam ni agak menarik. Betul tak? Kita rasa kita nak pakai Syafi'i, tafadhal. Tapi kalau kita duduk kat negara barat sebagai contoh, duduk kat negara orang putih sebagai contoh, orang Islam ni perlu mempamerkan akhlak yang baik. Orang Islam perlu mempamerkan tindakan yang baik, yang punya sifat rahmat, supaya orang bukan Islam boleh dekat kepada Islam. Tiba-tiba sebelah rumah kita dekat negara barat itulah sebagai contoh, kita ada rumah kat sana. Tengok orang bukan Islam duk gotong royong bersihkan dia punya gereja, kita pergi tolong. Sebab berpegang kepada mazhab Hanafi, dan kita buat tu lebih dekat, mendekatkan mereka kepada Islam. Tafadhal, ada mazhab yang mengatakan boleh. Cerita senang kan? Konsep ni nak bagi tahu ta'awanu, saling bantu-membantu ni mesti dalam melakukan kebaikan. Allah Ta'ala nak macam tu. Tapi Allah Ta'ala tak suka kita melakukan tolong-menolong dalam melakukan kejahatan. Tak boleh. Tak boleh Sebab itu dalam Islam dia tak bagi kita ni saling bantu-membantu dalam melakukan kezaliman. Tak boleh. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman, nanti kamu akan dicampak di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Kita ni pergi tolong orang. Orang tu buat jahat dah. Zalim dah. Kita pergi bantu dia, mengukuhkan lagi kekuatan kezaliman dia. Kita pergi bantu tu, kita ni pun Allah Ta'ala nyatakan fatabassakumun nar. Api neraka itu akan sambar kita. Walhamdulillah. Apa lagi kalau kita tengok? Tapi kita kena ingat satu benda Ada satu pepatah yang selalu sangat orang Islam nak guna di Malaysia, tapi benda ni sebenarnya tak ada. Man radiya bil kufri kufrun. Barang siapa yang redha dengan kekufuran, maka dia juga kufur. Ini satu statement yang tak pernah diajar oleh Nabi SAW. Banyak statement yang Islam tak ajar, orang Melayu popular kan. Tahu antara je, baca buku mesti berguru. Kalau tak ada guru, setanlah gurunya. Bisa dengar statement tu? Tak ada tau, ni mengarut semua statement. Statement mengarut. Masuk waktu azan dulu pun 3 minit. Sebenarnya kalau kita sebut siapa yang baca buku tanpa guru, setan adalah gurunya. Yang ni yang pertamanya tidak disebut dalam hadis. Tak ada. Yang pertama tidak ada di dalam hadis. Yang keduanya sebenarnya dia mengajar kepada kita supaya kita malah baca buku. Betul tak? Dia nak ajar kita ni malah baca buku. Dia nak bodoh, dia nak suruh orang lain pun bodoh sama macam dia. Yang aku nak baca buku, bacalah, apa masalah. Tapi ada pepatah awak keluar tu. Dan lebih-lebih lagi kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, kalau setan mengajar satu benda yang betul, Islam mengiktiraf. Ada satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW ni bercerita berkait dengan seorang sahabat nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an ni dia dilantik untuk jadi kutip zakat lah. Tak apalah, dia pergi kutip zakat. Pergi kutip zakat, waktu malam dia lapar, dia nak makan. Bila waktu malam dia nak makan tu, tiba-tiba datang satu orang yang dia tak kenal, curi sodek makanan. Dia dimarah, kau ni perangai buruk. Bila marah tu, aku nak bawa perangai kamu ni pergi jumpa dengan Rasulullah SAW, nak bagi pada Nabi, bagi tahu pada Nabi SAW. Hamba Allah ni kata, tolong selamatkan aku. Aku ni janji pada kamu, aku takkan buat lagi dah. Hamba Allah ni Abu Hurairah rasa kesian, lepaskan dia. Dia pun balik. Esok pagi jumpa dengan Nabi SAW. Abu Hurairah tadi, Nabi Muhammad tanya, bukan ada orang datang malam tadi jumpa kamu? Dia kata betul. Lepas tu kamu ketangkap dia? Betul. Lepas tu dia kata apa? Dia minta buat muka kesian, aku kesian, aku lepaskan dia.
Malam nanti datang lagi. Nabi cakap 3 hari berturut-turut Syekh. Tapi hari yang ketiga tu, dia ni yang kata orang ni, dia bagi tahu kepada Abu Hurairah, dia kata tolong lepaskan aku. Kalau kau lepaskan aku nak ajar satu ilmu pada kamu. Abu Hurairah kata, boleh, ilmu apa? Aku nak ajar pada kamu, kalau sekiranya kamu nak tidur, kamu bacalah ayat kursi. Bila kamu baca ayat kursi, syaitan takkan dekat pada kamu sampai subuh. Allah Ta'ala akan jaga kamu sampai subuh. Ni hamba Allah ni ajar ni. Pagi esok Abu Hurairah ni jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, Muhammad tu datang lagi ke Abu Hurairah? Datang. Lepas tu dia buat muka kesian, dia kata nak ajar ilmu pula. Aku lepaskan dia. Apa yang dia ajar? Dia ajar baca ayat kursi sebelum tidur. Kalau baca ayat kursi sebelum tidur, nanti syaitan tak akan dekat pada kita sampai subuh. Allah Ta'ala akan jaga kita sampai subuh. Kata hamba Allah ni dekat Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya balik pada Abu Hurairah, kamu kenal tak yang datang tu siapa? Nabi dah tanya soalan tu. Siapa dia Muhammad tu? Kata Nabi Muhammad, wazaka syaitan. Kalau kamu nak tahu, itu adalah syaitan. Tapi pesanan dia tu adalah betul. Maksudnya kita nak tidur, baca ayat kursi, syaitan tak ada dekat-dekat kita. Allah Ta'ala akan jaga kita sampai pagi. Yang tu betul. Walaupun permulaannya diajar oleh syaitan. Orang kita buat keluar satu istilah, jangan baca buku tanpa guru. Guru adalah syaitan. Mengarut tau statement tu. Anak nak bagi tahu sebenarnya kalau orang tu ajar satu benda yang betul, walaupun yang ajar tu orang jahat sekalipun, betul tetap betul. Betul tak? Orang kafir pergi ajar satu ilmu tu adalah betul. Ia adalah betul. Walaupun yang tukang ajar tu orang kafir sekalipun. Tapi buat satu statement, siapa baca buku tanpa guru, maka syaitanlah gurunya. Ini adalah projek pembodohan, nak membodohkan orang Islam. Betul tak? Jangan nak dengar dah statement-statement macam tu, insya-Allah. Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula satu lagi yang orang duk sebarkan, ada satu perkataan, man radiya bil kufri kufrun. Barang siapa yang redha dengan kekufuran, maka dia pun jadi kufur. Daripada statement tu keluarlah fatwa-fatwa ganjil. Antaranya kita tak boleh bagi izin orang bukan Islam buat ibadat rumah ibadat mereka. Oh, kacau. Sebenarnya yang pertama, statement tu tak pernah ada dalam Islam. Man radiya bil kufri kufrun tu tak ada. Nabi tak pernah sebut, ulama tak pernah sebut. Dekat Malaysia dia popular statement tu. Dekat Malaysia dia popular statement tu.
Satu. Yang kedua, kalaulah kita tak izinkan orang bukan Islam membuat rumah ibadat, kalau kita izinkan juga kita pula jadi kufur, kita akan kata sahabat Nabi rosak dah akidah. Sebab Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia mengizinkan orang bukan Islam buat rumah ibadat mereka. Bukan sekadar izinkan, bahkan kalau ada usaha untuk menjadikan rumah ibadat mereka sebagai masjid, dilarang oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Baca cerita awal-awal Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an jadi masuk Baitul Maqdis. Umar ni Syekh, dia hantar tentera pergi masuk Baitul Maqdis. Alhamdulillah, kemenangan tu berlaku tanpa peperangan. Kenapa? Sebab padri dalam gereja tu, padri yang Baitul Maqdis pada ketika itu, dia kata kepada wakil Umar bin Al-Khattab, dia kata, kau tolong hantar Umar, aku nak tengok muka Umar dengan mata kepala aku sendiri. Sebab orang duk cerita Umar ni hebat sangat. Aku nak tengok Umar dengan mata kepala aku sendiri. Ni panglima perang pada masa tu, bila kawan padri itu minta, dia kata okey. Dia tulis surat hantar pada Umar. Umar tu duduk kat Madinah. Daripada Madinah pergi Baitul Maqdis naik kuda. Masa tu Syekh, zaman dulu tak ada kapal terbang helikopter ni. Naik kuda pergi sampai kat Baitul Maqdis tu, dia pergi masuk, jumpa dengan padri tu tengok muka Umar, dia kata Umar ni memang hebat, Umar ni. Last kali dia kata, Umar kau masuklah memerintah kerajaan ni tanpa pertumpahan darah. Alhamdulillah, menang tanpa perang. Alhamdulillah. Umar bin Al-Khattab ni naik atas mimbar pada masa tu Baitul Maqdis, buat ucapan Umar ni cukup popular. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, mahma nabtaghil izza bighairi ma a'azzanallah adzallanallah. Itu perkataan Umar bin Al-Khattab. Umar kata, kita ni satu kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita berpegang teguh dengan Islam. Kalau sekiranya kita mencari kemuliaan lain daripada cara Allah Taala muliakan kita, nescaya kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni perkataan Umar bin Al-Khattab. Ucapan pertama Umar di atas mimbar Baitul Maqdis ketika Umar ambil pemerintahan Baitul Maqdis. Turun daripada mimbar. Masa ucapan Umar ni, yang dalam Masjid Baitul Maqdis ni bukan orang Islam je, orang Yahudi ada, orang Nasrani ada, macam-macam agama ada. Ucapan di hadapan orang pelbagai agama. Turun daripada mimbar, datang padri, dia kata, Umar jemput datang kat gereja kami. Jemput. Yalah, YB kena pergi ya. Dan kalau kau sebagai ketua kerajaan, kau kena raih lah, kau jangan buat kering. Tak boleh. Haram. Namanya haram je tu, kacau. Dia kata, okey, kita apa dia pergi? Umar pergi rumah ibadat orang gereja padri pada masa tu, pergi gereja Kristian pada masa tu, pergi duk sembang sampai masuk waktu asar. Bila azan asar, Umar ni nak sembahyang asar, Umar pergi dekat beranda gereja. Dia tak sembahyang dalam gereja. Umar pergi kat beranda gereja, padri tu kata, sembahyanglah kat dalam gereja ni. Sembahyang, kami sediakan sejadah, kami sediakan air untuk kamu berwuduk. Umar kata, aku takkan sembahyang dalam gereja ni, aku nak sembahyang di luar gereja. Kenapa? Sebab kalau aku sembahyang dalam gereja, orang akan tulis cerita ni, akan datang gereja ni akan tukar jadi masjid. Aku tak mau. Nak cerita Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ni nak bagi tahu kalaulah kita pergi tafsirkan mengizinkan orang bukan Islam membuat rumah ibadat, maka kita pula jadi kufur, kita akan tuduh pula Umar bin Al-Khattab sebagai kufur. Wal'adzubillah. Padahal Umar ni seorang khalifah Islam yang cukup hebat. Selepas kewafatan Nabi SAW, Abu Bakar. Yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Nabi SAW pun pernah sebut, Nabi Muhammad kata, kalau ada Nabi lepas pada aku, Umar lah. Kalau nak kira, kalau ada Nabi lah, masalah tak ada dah. Nabi Muhammad tu Nabi akhir zaman. Tapi kalau ada sungguh Umar. Nak cerita Umar ni hebat. Tapi kehebatan Umar bin Al-Khattab, macam mana dia meraihkan kepelbagaian. Tu nak cerita orang nama Umar bin Al-Khattab. Tapi tempat kita, dia popularkan satu perkataan yang tak ada sumber asal pun. Man radhiya bil kufri kufrun. Siapa yang redha dengan kekufuran, maka dia kufur. Salah faham berlaku pada agama Islam. Disebabkan statement yang tak ada asal, tak ada sumber, menjadikan sudut pandang orang terhadap agama Islam jadi buruk. Padahal Islam tak begitu. Betul tak? Ini kesilapan besar tau. Susah kalau bincang benda macam ni kan. Sebab apa tau? Sebab ramai orang Islam pada hari ni, diorang bercakap Islam tanpa mengetahui sumber yang sebenar. Itu masalah. Quran tak baca, hadis tak baca, yang dia faham Islam tu atas sentimen dia semata-mata. Bila dia pergi pada sentimen, Islam yang rahmat tu sudah dilihat sebagai tidak rahmat. Islam yang Allah Ta'ala turun tu memberi kebaikan kepada manusia, sudah tak nampak lagi kebaikan kepada manusia. Dia nampak Islam ni rahmat untuk orang Islam je. Padahal Allah Ta'ala beritahu Islam turun rahmat sekalian alam.
Orang Islam dapat rahmat, orang bukan Islam dapat rahmat, pokok dapat rahmat, binatang dapat rahmat. Semua tu dapat rahmat dengan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pergi dengan kasar, kita pergi dengan keras, kita pergi dalam bentuk yang cukup teruk. Kenapa? Statement-statement yang kadang-kadang tak bersumberkan daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni yang berlaku ni. Tak apalah, aku boleh cerita, korang apa pakai dengar. Alhamdulillah kan. Yang paling penting kita kena faham, Islam ni agama yang betul-betul kemanusiaan. Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik, sini balik. Allah Taala ajar kita ni nak tolong-menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Tapi kita tak boleh tolong-menolong dalam melakukan kejahatan. Antaranya Allah Ta'ala tak bagi tolong-menolong dalam kejahatan, bukan semata-mata Allah Ta'ala tak bagi kita dia tolong-menolong dalam melakukan kejahatan. Bahkan Allah Ta'ala dah pesan juga kepada orang-orang Yahudi. Tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Korang ni orang Yahudi tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Diorang ni pergi up lagi permusuhan. Kita orang Islam, Syekh, jangan sekali-kali kita up permusuhan. Itu bukan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW datang, Aus Khazraj tu bergaduh, jadi tak bergaduh. Bergaduh Aus Khazraj, bukan sikit punya gaduh, Syekh, 140 tahun. Bergaduh tu 140 tahun. Punca gaduh tu pun tak ada gamak. Mana cerita semalam kan? Punca bergaduh, seekor unta daripada kampung Aus masuk kampung Khazraj. Seorang budak Khazraj pergi panah, kena unta, unta tu balik kampung. Unta tu tak mati pun. Tapi orang kampung tengok ni, anak panah balik, oh kampung sebelah, jom kita gaduh 140 tahun. Gila punya Pak Arab gaduh masa tu. Tapi Nabi Muhammad datang terus tak bergaduh. Alhamdulillah. Datang tu, yang nak bergaduh tu malu mata dengan Nabi, terus bersaudara. Dah bersaudara dah, tiba-tiba bergaduh pula dekat kalangan-kalangan. Pergi keluar balik cerita zaman-zaman bergaduh dulu. Nak suruh bergaduh lagi, nak suruh bergaduh lagi. Nabi Muhammad pergi jumpa dia orang. Aku dah hidup-hidup ni, korang nak gaduh lagi? Nabi Muhammad boleh marah. Nak bagi tahu Islam datang, yang gaduh jadi tak gaduh. Kita pelik, kita datang, yang tak gaduh jadi gaduh. Oh, kacau. Itu kita kan. Betul, Syekh. Anak kadang-kadang Allahu Akbar. Yang kadang-kadang punca pergaduhan tu bermula daripada agamawan-agamawan. Ni masyarakat ni duk mari solat jemaah cantik dah. Cuma mari seorang mulut tahu apa nak jaga, bid'ah sana, bid'ah sini. Habis bergaduh dalam jemaah masjid. Berlaku tak? Berlaku, Syekh. Dekat Shah Alam tu 2-3 tempat. Anak ni, ya Allah, ni kata awak lah ustaz jadi tak cerdik. Dia pergi cerita tahlil arwah bid'ah, siapa buat masuk neraka. Oi, terkejut orang, Syekh. Kalau kau nak ajak orang jangan buat pun, janganlah buat statement-statement radikal yang menyebabkan bergaduh masyarakat. Kita kata okey, ni ada khilaf kalangan ulama, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh, nak buat tak nak buat sudah. Kan senang cakap macam tu. Tak, dia kata siapa buat ni semua tak betul masuk neraka. Last sekali masyarakat dok kerja dok buat, terkejut. Bila terkejut ni, jemaah ni ada 2 kelompok. Dia bergaduh tu bukan sikitnya bergaduh tau. Mari solat jemaah ni 15 orang balik. Sebab apa? Tak setuju dengan Pak Imam. Pak Imam dituduh sebagai Wahabi. Tu lagi tak tahan tu. Pak Imam dituduh, Pak Imam jadi ada pula ustaz mari pergi buat keluar fatwa, siapa yang sembahyang jemaah dengan Imam Wahabi, sembahyang tak sah. Agak-agak jadi apa? Kelang kabut, Syekh. 15 orang balik. 15 orang ni sanggup sembahyang kat rumah satu pahala sebab Pak Imam Wahabi. Yang tah Wahabi tu apa benda dia pun tak tahu. Masalah kita ni jadi punca perbalahan, padahal Islam datang menyelesaikan perbalahan, bukan mencetuskan perbalahan. Ini problem besar. Wal'iyadzubillah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana pesan ni sebab bukan sini mungkin tak berlaku lah, tapi nak bagi tu tempat lain dah berlaku. Tiba-tiba ada ciri-ciri itu nak berlaku kat masjid kita. Kita elak wawan. Elak wawan. Jangan. Pesan ke ustaz jangan tengok macam tu. Kami dah okey dah. Jangan bagi kami bergaduh. Kalau nak cerita perbezaan, kita sebut dalam bentuk kita meraihkan. Nak buat tahlil buat, tak nak buat pergi balik. Saya masalah. Tak jadi apa masalah pun. Lepas ni kita ada makan. Entah tak nak balik sebab tahlil bid'ah. Nak makan. Tak apa, duduk makan sekali, tak ada masalah apa pun. Jangan kita yang buat ni pergi maki pula kawan tu. Entah ni tahlil bid'ah, makan tak bid'ah. Yang tu jadi gaduh. Itu jadi gaduh. Pasal makan-makan sama-sama, tak ada masalah apa pun. Orang tak nak buat, tafadhal duduk kat belakang. Orang nak buat, dia buat dia punya pasal. Senang Jangan bergaduh benda yang tak ada faedah. Islam datang bukan untuk permusuhan, Islam datang menyelesaikan permusuhan. Tu kena ingat, faham elok ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ni Allah Taala bagi tahu ni, tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Kamu orang Yahudi datang ni saling bantu membantu dalam melakukan dosa dan permusuhan.
Allah Ta'ala sebut dalam sambungan ayat, wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Peliknya kamu wahai orang Yahudi, korang pergi tangkap ataupun kamu berperang dengan sesama kamu. Kamu berbunuh-bunuhan sesama kamu. Sebilangan di kalangan kamu ni kamu perambat keluar daripada kerajaan kamu. Ada yang kena tangkap dalam tawanan kamu. Kemudian korang ni pergi bebaskan tawanan tu, sedangkan tawanan tu di kalangan kamu. Patutnya kita ni kalau nak bebas di kawan kita duduk dalam tawanan musuh, barulah kita bebaskan dia. Sekarang ni tawanan tu dekat diri dia orang. Bila dia orang bebaskan tawanan yang duduk kat diri dia orang. Kan pelik nama dia. Yahudi kena tawan, Yahudi yang bebaskan tawanan itu, yang bayar tawanan tu pun orang Yahudi juga. Kan pelik orang Yahudi ni. Yahudi ni dia mengamalkan dalam membebaskan tawanan sahaja, tetapi dia tak mengamalkan jangan bunuh orang. Allah Ta'ala kata jangan bunuh, dia orang bunuh, dia langgar perintah Allah. Allah Ta'ala kata jangan kamu perambat orang keluar daripada kerajaan kamu, dia pergi perambat juga, dia tak ikut Allah Ta'ala. Tapi dalam bab satu lagi, membebaskan tawanan, dia pakai pula. Dia orang pun tak konsisten dalam mengamalkan agama Yahudi. Problem orang Yahudi. Makanya Allah Ta'ala tegur, kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah patut kamu orang Yahudi beriman sebahagian kitab dan kamu kufurkan sebahagian yang lain? Rasa selesa nak pakai, rasa tak selesa tak nak pakai. Jangan, tak boleh. Allah Ta'ala dah sebut dalam ayat ni, orang Yahudi ni kitab Taurat tu dia rasa dia nak ambil, dia ambil. Tak nak ambil, dia buang. Dia ni boleh ikut Nabi Musa AS, tapi ada beberapa statement Nabi Musa dia tak nak ikut. Dia duk kata Nabi Musa lah Nabi mereka, tapi Nabi Musa kata nanti akhir zaman nanti datang Muhammad SAW, kamu kena ikut. Dia tak nak ikut. Bermaksud agama ni pada dia orang bukan kena ikut selera dia orang. Syekh, agama bukan macam tu. Agama ni kita tak suka ke, kita kena ingat bila Allah Ta'ala suruh kita buat, kita kena buat. Itu agama. Ustaz, saya tak suka ni. Syekh, kadang-kadang kita rasa tak suka, tapi kadang-kadang dia baik bagi kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang ada benda yang kamu tak suka, dia baik bagi kamu. Kadang-kadang ada benda kamu suka, tapi dia tak baik bagi kita. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Allah Ta'ala lebih tahu, kita tak tahu. Allah Ta'ala turunkan agama, suruh kita amal. Kita rasa tak suka, kita kena ingat kita tak suka tu kadang-kadang dia tu baik bagi kita. Tu Allah Ta'ala dah ajar. Orang Yahudi tak, dia kira suka dia. Disebabkan dia fikir suka dia, apa kata Allah? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalik illa khizyun fil hayatid dunya. Disebabkan mereka ni ikut suka mereka je, nak ambil tak nak ikut sudah, maka kata Allah tidak ada balasan apa yang mereka lakukan itu kecuali kehinaan hidup mereka di dunia. Hidup dalam keadaan hina. Orang Yahudi. Apa maksud kehinaan dalam ayat ni? Berbagai-bagai tafsiran ulama lah. Antara tafsiran ulama adalah mereka ni dikenakan hukuman jizyah. Yang tu hukuman di dunia lah, dikenakan dengan hukuman jizyah. Kalau kita baca zaman dulu ada satu hukum dia panggil jizyah. Jizyah ni cukai kepala. Bila diorang duduk dalam satu kerajaan, diorang ni nak jadi warga negara, diorang kena bayar cukai. Cukai tu panggil jizyah. Bila dia bayar jizyah, orang kafir tu dia panggil sebagai kafir zimmi. Tiba-tiba dia tak nak bayar jizyah, dia tak nak bayar cukai kepala. Bila tak nak bayar cukai kepala, maka dia diisytiharkan sebagai kafir harbi. Istilah tu wujud zaman dulu tau, zaman sekarang tak ada dah. Sekarang ni kau bayar cukai ke tak bayar cukai, status kewarganegaraan tu tidak boleh dipecat. Dia tetap lagi warga negara tu kita kena ingat. Cumanya nak kena bayar denda tu cerita lain. Nak kena tangkap tu cerita lain. Nak bagi tahu undang-undang ni ada pada zaman dulu. Disebabkan mereka ni tak ikut dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, mereka amalkan Taurat berdasarkan selera mereka sahaja. Apa yang berlaku sampai hari ni, orang Yahudi dah tak ada kat Mekah dan Madinah. Kesan sebab mereka langgar, diorang tak ikut, diorang langgar perjanjian. Bila langgar perjanjian, apa yang berlaku? Diorang ni dihambak keluar daripada Mekah dan Madinah. Sampai hari ni kita tak jumpa orang Yahudi dan orang Yahudi di Mekah dan di Madinah. Mana ada dah sekarang kan? Kenapa benda ni boleh berlaku? Sebab dulu pada zaman Nabi, diorang langgar perjanjian. Buat perjanjian elok duk mentadbir elok lah dalam kerajaan, tapi buat perangai. Buat perjanjian elok dah dengan surat komplit dah. Nama piagam Madinah tu. Dalam piagam tu jangan berperang. Diorang pergi perang juga. Last kali perambat keluar. Alhamdulillah sekarang orang Yahudi tak ada kat Mekah Madinah. Pasal tak? Kesilapan itu berlaku pada orang Yahudi. Dan kesilapan tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat kita baca ni.
Disebabkan mereka ni langgar perjanjian tadi, Allah Ta'ala kata tidak ada balasan terhadap apa yang mereka lakukan kecuali keindahan hidup di dunia. Dunia diorang hina, diorang dah tak ada tempat nak bertapak di Mekah dan di Madinah. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Akhirat nanti mereka akan dicampak ke dalam azab yang begitu hebat. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala tak pernah lalai terhadap apa yang kamu lakukan. Ni pesanan Allah Ta'ala pesan ayat ni kepada orang Yahudi. Tapi kita kena ingat, orang Islam pun ada amalkan Quran ikut selera. Sebenarnya dia kan, wal'iyadzubillah, tak mau. Kita nak jadi Muslim yang sebenar, Muslim cara Nabi SAW, Muslim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tak nak jadi seperti mana orang Yahudi. Wal'iyadzubillah. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Gitu. Sambungan ayat Allah Ta'ala sebut ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ayat akan datang Allah Ta'ala akan cerita macam mana mereka ni jual beli kebenaran, dan Allah Ta'ala punya murka, Allah Ta'ala tak akan bagi kurang azab pun kepada mereka. Yang tu insya-Allah dalam kuliah kita akan datang. Wallahu a'lam. Sebelum anak tutup ni, ada seorang Pak Haji kita tanya soalan tadi. Dia kata ada ustaz kata inilah, ada ustaz bagi tahu. Ustaz tu bagi tahu kalau orang perempuan haid tak boleh berwuduk. Orang perempuan sedang nifas tidak boleh berwuduk. Betul ataupun tidak statement itulah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bersetubuh dengan isteri. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersetubuh dengan isteri, bermaksud Nabi Muhammad berjunub. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjunub, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebelum tidur Nabi Muhammad berwuduk. Nabi tak mandi wajib. Nabi wajib masa nak sembahyang subuh tu. Sebelum malam tu, sebelum subuh tu kan, bersetubuh, lepas subuh tu Nabi berwuduk, Nabi tidur. Bangun tu mandi wajib baru sembahyang. Betul tak? Bermaksud Nabi Muhammad ni berwuduk semasa Nabi Muhammad sedang berjunub. Orang perempuan haid berjunub. Orang perempuan haid, hukum orang haid macam orang berjunub. Jadi bila orang perempuan haid tu dia dikira macam berjunub, dia berwuduk, tak salah lah. Tak salah, nak kenapa nak kata salah pula? Jadi kalau orang perempuan haid dia nak berwuduk, ia dibolehkan. Ada satu lagi yang orang selalu tanya, orang perempuan haid nak datang masjid, boleh. Yusuf Al-Qaradawi waktu fatwa ada dalam kitab dia, Kitab At-Taharah, dia menyatakan orang perempuan haid boleh duduk di atas masjid. Tapi dengan syarat pastikan darah haid dia tak kena masjid. Tu je. Sebab larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang orang duk pegang sangat-sangat tak boleh ni kepada satu hadis. La uhillu lil junubi wal haidi indal masjidi. Aku tidak halalkan orang perempuan haid dan orang berjunub duduk atas masjid. Hadis ni lah. Hadis ni digunakan dalil untuk mengatakan orang perempuan haid tak boleh datang masjid. Rupa-rupa Qardawi punya kubasan, hadis ni hadis dhaif. Yusuf Al-Qardawi punya kajian, hadis ni lemah. Sebab perawi hadis yang pertama Al-Aflad bin Khalifah ni adalah rajulun majhul, orang perawi yang tidak dikenali. Bila lemah maka kembali pada hukum asal, orang perempuan haid boleh duduk atas masjid. Lebih-lebih lagi bila kita semak dalam hadis-hadis yang lain, dalam bulan Ramadan, di akhir Ramadan ni Nabi Muhammad dia akan minta anak-anak dan isteri-isteri Nabi di atas masjid beriktikaf di akhir Ramadan. Jadi isteri-isteri Nabi pada ketika itu mereka ni sedang beristihadah. Mereka sedang beristihadah, dan ketika itu diorang datang, diorang letak pelapik punggung atas, ambil satu papan lah kalau kita tu kan, dia letak, dia duduk atas papan tu. Nabi Muhammad suruh letak atas tu pelapik tu sebab tak nak bagi darah istihadah dia tu kena pada masjid. Fahamnya di sini orang perempuan haid ni kalau datang masjid ia dibolehkan, tapi yang kata tak boleh tu sebab darah tu kena masjid. Zaman dulu mungkin iya, sebab zaman tu dia tak ada tu model-model tu. Model kau panggil kan? Sekarang ni dah ada dah, dia tak ada masalah dah macam tu kan. Orang perempuan pakai. Cuma bila orang perempuan haid duduk atas masjid nak dengar kuliah, bila time sembahyang janganlah sembahyang. Sembahyang mana boleh. Itu sepakat ulama kata tak boleh. Ijma' ulama mengatakan orang perempuan haid haram sembahyang. Tetapi orang perempuan haid duduk atas masjid khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Yusuf Al-Qaradawi kata boleh. Ulama dalam mazhab selain Syafi'i ramai mengatakan boleh. Yang kata tak boleh ni Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab Syafi'i ni dia menyamakan di antara haid dan orang yang junub. Padahal orang junub tak semestinya haid. Orang lelaki berjunub, orang lelaki mana ada haid. Betul. Tapi orang lelaki boleh tak jadi junub? Boleh. Bila dia bersetubuh dengan isteri dia berjunub. Tapi ada tak orang lelaki yang haid? Tak ada kan? Kalau ada gila kan? Tapi orang perempuan apabila dia haid automatik dia berjunub.
Dan junub tu kita kena tengok pula dalam klasifikasi maksud yang bagaimana. Junub haid, junub yang lain daripada haid. Betul tak? Jadi kena klasifikasi di situ. Dalam bab junub memang ada ayat khusus mengatakan orang junub tak boleh duduk atas masjid. Itu pun berlaku khilaf lagi di kalangan ulama. Contoh dalam mazhab Hambali. Aku cerita fiqh pula panjang. Dalam mazhab Hambali, tidur kat masjid i'tikaf elok, tidur mimpi wajib mandi sebagai contoh. Apakah dia kena terus mandi? Mazhab Hambali kata tak payah mandi, tayamum cukup dah. Dah tayamum, sambung balik tidur atas masjid, lepas tu esok nak sembahyang mandi wajib. Betul tak? Hambali. Dalam mazhab Hanafi, tayamum saja tak cukup, dia kena berwuduk juga. Tu dalam mazhab Hanafi. Kita punya mazhab Syafi'i rahmatullahi alaih tak boleh. Kau bermimpi wajib mandi, selagi mana kau tak mandi kau tak boleh duduk atas masjid. Syafi'i. Kita punya mazhab lah. Betul orang perempuan haid ada debat lain. Sebab merujuk kepada hadis tadi, hadis tu bila kita kaji didapati ada kelemahan dia. Bila lemahnya hadis tu kembali pada hukum asal, orang perempuan haid boleh duduk di atas masjid. Okey, soalan yang Tuan Haji kita tanya tadi. Orang perempuan haid dia nak mandi wajib, boleh ke tidak? Hukumnya adalah dibolehkan. Boleh Wuduk-wuduk lah, tak ada masalah apa pun. Dibolehkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رزقنا علما نافعا. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbalan, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.